Ya, kembali bersama kami di Rampai Pagi bersama saya Hani. Saya Dini. Hari ini kita membawakan secara langsung untuk Auda semua Rampai Pagi daripada Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei. Hari ini pertemuan kita Auda. Hari Ahad, hari hujung minggu, hari santai-santai untuk orang kita ni, untuk orang Brunei meluangkan masa bersama keluarga dan orang-orang yang tersayang. Kalau ada masih lagi memikirkan berapa hari bulan hari ini, mungkin untuk membetulkan jam Auda dan sebagainya, hari ini adalah 16 hari bulan Muharram 1444 Hijrah bersamaan dengan 14 hari bulan Ogos tahun 2022. Ya, Rampai Pagi bersama Auda setiap hari mengongsikan pelbagai bahan dan juga informasi semasa dan menarik terus saja ke skrin Auda melalui televisyen Brunei RTB dan juga aplikasi RTB Go. Auda juga boleh melayari Facebook RTB News dan boleh juga menonton video-video wawancara kita ni melalui YouTube RTB News. Jadi pelbagai sebenarnya informasi dan bahan yang kami kongsikan setiap hari di Rampai Pagi. Betul. Jadi pastikan terus saja menyaksikan kami di Rampai Pagi kerana kami di Rampai Pagi RTB sentiasa bersama BIS kita. Jadi pastikan BIS kita pun sentiasa menyokong kami dan kami pasti semua penonton setiap Rampai Pagi masih lagi melekat ni Hania di hadapan kaca TV menyaksikan Rampai Pagi kerana hari ini ada lagi dua pengkongsian yang tidak kurang menariknya. Ada dua lagi wawancara, sesuatu yang istimewa untuk edisi Rampai Pagi untuk kali ini. Selepas ini kita akan bersama dengan tetamu kita untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai dengan Maharajan Haflut Taharruj ke-12 Universiti Islam Sultan Sharif Ali yang akan berlangsung. Kita akan ketahui dengan lebih lanjut bilakah ianya akan berlangsung dan apakah pengisian dan juga intisari-intisari yang akan dibawakan semasa majlis Maharajan Haflut Taharruj tersebut. Jadi adakah kita teruskan sahaja? Kita akan teruskan saya dengan wawancara kita yang pertama untuk selepas berita. Ini wawancara kedua untuk Rampai Pagi hari ini sebenarnya. Wawancara kita seterusnya ialah kita akan membincangkan seperti yang Hani kongsikan dengan Auda penonton tadi, Maharajan Haflut Taharruj ke-12 anjuran Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Ya, bersama dengan tetamu kita yang telah pun berada di studio, Dr. Dayang Hajah Tiawa binti Awang Haji Hamid. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dr. Hajah. Selamat datang ke Rampai Pagi kita ucapkan. Terima kasih menerima. Baiklah, kita ni akan mengetahui mengenai dengan Maharajan Haflut Taharruj yang ke-12 ini. Jadi mungkin Dr. Hajah boleh memperkenalkan apakah ia? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama sekali terima kasihlah kepada Rampai Pagi kerana sudi menjemput ataupun memberi ruang untuk kami menyampaikan, memberigakan majlis Haflut Taharruj kali yang ke-12 UNISA. Ya, ia akan diadakan pada perasmiannya akan 16 hari bulan Ogos lah, bermula pada 16 hari bulan Ogos. 16 hari bulan Ogos ni Dr. Hajah. Kalau boleh dikongsikan lagi Dr. Hajah, di mana sebenarnya acara ini akan diadakan? Okey, majlis ni akan diadakan perasmiannya 16 hari bulan Ogos, minggu depan hari Selasa di ICC lah, biasanya Brakas. Jadi mungkin boleh ketahui bagi mereka yang kurang mengetahui mengenainya, apa perbezaannya Haflut Taharruj dengan Maharajan Haflut Taharruj ini? Mungkin boleh diketahui dengan lebih lanjut. Saya singkatkanlah. Haflut Taharruj ini, Maharajan Haflut Taharruj adalah pesta sebelum Haflut Taharruj, iaitu convocation tadi kan. Jadi sebelum ada convocation, biasanya lazimnya setiap tahun UNISA akan menyambut Maharajan untuk meraihkan graduan yang telah menamatkan pengajian mereka di UNISA lah. InsyaAllah ia akan berlangsung sebelum Haflut Taharruj. Mungkin boleh diketahui juga ni Dr. Hajah, apa aktiviti dan pengisian yang berlangsung sepanjang Maharajan Haflut Taharruj ini dijalankan? Alhamdulillah kali ini pada tahun ini UNISA mengungkayahkan banyak aktiviti daripada 16 hari bulan Ogos tu hingga 18 Ogos nanti. Di mana dia dibahagi pada dua lah, satu pameran dan satu lagi aktiviti. Okey, kalau pameran tu saya kalau kongsikan bersama mengenai dengan pameran sebenarnya banyak yang akan dikongsikan, iaitu kalau saya recap balik pada perasmian 16 Ogos akan ada pameran selama 16 hingga 18 Ogos.
Dan juga kami ada juga aktiviti-aktiviti lain lah, nanti saya akan sebutkan satu persatu. Dan di samping tu kami ada juga majlis khatam Al-Quran dan doa selamat graduan pada 20 hari bulan Ogos. Sama juga tempatnya tu nanti. Dan juga kalau pameran tu sebenarnya banyak akan dikongsikan, adalah 6 section. Maksudnya satu perasmian seksyen pertama, yang kedua maklumat tentang Fakulti Islam Teknologi, dan satu lagi tentang Golden Age of Islam, nanti akan adalah dan showcase projek pelajar Fakulti Teknologi Islam juga akan diadakan dalam mengukuhkan projek-projek pendidikan dan inovasi. Sebanyak 17 projek dan juga 8 prototipe nantilah akan dipamerkan selama 16 hingga 18 itulah. Dan ada juga showcase lain daripada pelajar-pelajar fakulti lain lah. Selain daripada Fakulti Islam, kami ada juga daripada Pusat Pendidikan Halalan Thayyiban, ada juga daripada Faculty of Agriculture, dan juga banyak lagi. Kami di dalam pameran ni saja pun sudah banyak, ada penerimaan peringat, ada graduan sukarelawan, ada juga menghargai sumbangan ataupun pelajar-pelajar yang terlibat dengan COVID dulu ya. Dia ada itulah banyaklah pameran sepanjang 16 hingga 18 Ogos ni. Jadi itulah antara pengisian-pengisiannya yang akan berlangsung semasa Maharajan Haflud Taharruj ke-12 Universiti Islam Sultan Sharif Ali yang berlangsung di Pusat Persidangan ICC Berakas. Kita difahamkan juga ada satu video klip yang dapat kita ni saksikan bersama. Jadi sama-sama kita saksikan. Jadi mungkin Puan Dr. Hajah boleh menerangkan mengenai apa yang sedang disaksikan. Projek-projek ini daripada Fakulti of Islamic Technology, Pendidikan Inovasi Teknologi, berimpak tinggi lah. Ini antara lain Hajj, 3D Virtual Hajj, melihat pada masa petik, dan melihat ini ROV yang terbaru, projek-projek ROV, dan ini underwater drone lah kiranya tu. Ini ada dibuat oleh pelajar-pelajar FIT lah juga. Ini antara lain fieldwork yang untuk testing pada ROV. Banyak. Yang ini pun ada 360 virtual campus. Ini brain activity of Tafiz student assessment. Dan ini antara aktiviti yang selama ini dijalankanlah di dalam ini adalah ini satu lagi Unakahat 3D animation yang dihasilkan. Ini pula virtual reality smart shopping Unisa Halal Mart. So this is another project yang dijalankan oleh pelajar. Jadi dapat kita ni saksikan di sini kemudahan AR dan juga virtual reality yang diintegrasikan di dalam teknologi Islam. Jadi mungkin dapat kita ni ketahui nanti apa yang dimaksudkan dengan teknologi Islam ini dan apa yang diketengahkan oleh di dalam program-program UNISA. Jadi akan kita ni ketahui juga selepas ini akan kita ni saksikan bersama di dalam skrin mengenai apa yang terkandung di dalam Maharajan Haflud Taharruj, di antara pengisian dan juga pameran-pameran yang akan berlangsung nanti. Jadi teruskan mungkin dengan apa yang kami saksikan. Ini satu lagi projek augmented reality mobile fitness for obesity among youths lah. Ini kajian dan juga innovation ya, dia bersama. So setiap pelajar ada pendidikan dan juga ia punya inovasi. So this is menggunakan artificial intelligence dan sebagainya lah ni di dalam virtual reality ni. Ini project masters lah, dia akan detect all the movement dan sebagainya. So this is kind of interesting lah juga untuk diteroka. Ini tajwid augmented reality juga. Jadi tajwid ni dia lebih kepada melihat membantu orang awam ataupun petani lah juga dalam mempelajari tajwid dengan lebih orang kata lebih menyeronokkan lah. This is augmented. So ni pun dibuat oleh pelajar, salah seorang pelajar masters. Jadi quite interesting lah juga. Jadi ini adalah aplikasi untuk belajar tajwid secara AR.
Yang dicipta oleh penuntut sendiri. Penuntut sendiri, yes. Ini akan dipamerkan di dalam Maharajan nantilah. Maharajan. Jadi acara Maharajan ini sendiri boleh dijadikan satu platform sebenarnya untuk mempertengahkan lagi aktiviti-aktiviti ataupun produk-produk anak tempatan kita ni, terutamanya pelajar di pihak di universiti Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Jadi kalau dapat dikongsikan je Dr. Hajah, mungkin kalau selepas ini nanti kita akan bawakan satu lagi poster mengenai dengan workshop series. Yes. Ya, tadi mungkin ada disentuh, tapi yang mungkin kalau dapat dikongsikan lagi di antara workshop ataupun seminar-seminar yang akan mengambil tempat. Okey, untuk yang workshop itu yang workshop yang akan dikendalikan adalah untuk ROV sendiri, iaitu underwater remote operated vehicle. So itu akan ada jemputan daripada Universiti Teknologi Malaysia, di mana kami berkolaborasi bersama dengan UTM lah untuk menghasilkan this kind of technology. Dia membantu sedikitlah dalam apa yang kami buat masa inilah. Jadi dia akan membuat demo sedikit di ICC juga pada 17 hari bulan Ogos nanti. Jadi pelbagai teknologi sebenarnya diketengahkan oleh Universiti Islam Sultan Syarif Ali, dan kita difahami juga UNISA telah berjaya meraih kedudukan dalam ranking World University with Real Impact WURI yang diterajui oleh Institute for Policy and Strategy on National Competitiveness IPSNC baru-baru ini. Jadi mungkin Dr. Hajah boleh menyentuh sedikit mengenai dengan pencapaian UNISA. Alhamdulillah, tahun kebelakangan ini memang UNISA mula mengorak langkah ke hadapan lah, di mana berbagai-bagai akreditasi yang dibuat dalam program-program yang ada di UNISA, bagi juga menjamin kualiti dan sebagainya. Itu yang akan menaikkan juga nama UNISA lah di persada antarabangsa, di mana sedikit demi sedikit UNISA dapat menempah nama juga lah menduduki ranking-ranking yang ada. Jadi memang kadang-kadang bukan lagi kadang-kadang lah, penyelidikan yang berimpak tinggi itu pun menjamin juga untuk memajukan UNISA sendiri selain daripada lain-lain. Tapi memang UNISA sekarang giat cergaslah untuk meningkatkan kualiti pengajaran, pembelajaran dan juga pertandingan dan sebagainya sudah mula ketengahkan ini, insya-Allah. Di sini Dr. Hajah, kita akan saksikan lagi sebentar lagi, kita akan pamerkan di kaca TV mengenai dengan UNISA Career Expo untuk pengetahuan penonton hari ini, Dr. Hajah. Mungkin boleh diterangkan sebentar saja, ini dia poster mengenai dengan UNISA Career Expo. Mungkin boleh diterangkan ya Dr. Hajah. Okey, yang ini tentang menyediakan platform kepada bakal graduan ke ataupun lain daripada graduan kita, ataupun orang awam ke yang ingin mencari kerja, ia akan di sinilah platformnya. Maksudnya dia akan disediakan pada 16 Ogos tu, sekiranya tata cara permohonan pekerjaan, persediaan menjalani ujian bertulis dan temu duga, itu akan ada workshopnya tu. Jadi ambillah peluang ni lah untuk mengikuti aktiviti-aktiviti yang telah disediakan. Ini memang menjanjikan, orang kata, menolong, membantu orang di luar sana untuk mencubalah. Jadi banyaklah dia ada pada 17 hari bulan Ogos juga ada analisis personality kerjaya, dan juga career talk with Major Ruslan Bujang juga akan ada, dan juga ada taklimat kerjaya bersama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Dan pada 18 Ogos aspirasi usahawan agro di mana UNISA telah ada fakulti pertanian sendiri. Jadi macam agro ni diangkat. Jadi this is a very good point. Dan satu lagi perkongsian alumni UNISA. Jadi UNISA sekarang alumni pun bertambah. Jadi jadi kita panggillah untuk memberi share the knowledge, share the experience di luar di dalam suasana pekerjaan dan sebagainya. Itu yang kami cuba buatlah. Dan di samping itu juga ada juga sedikit-sedikit untuk blood donation, bazar jaya. Itu semua adalah ungkayah daripada pelajar-pelajar UNISA sebenarnya tu, melalui
society dan banyaklah society di UNISA lah. Saya sebenarnya tertarik Dr. Hajah. Kalau tadi melihat dari segi aktiviti yang akan diadakan, salah satu aktivitinya ialah MC workshop. Mungkin boleh diterangkan ya Dr. Hajah. Okey. Di dalam pameran juga ada radio campus. Jadi salah seorang daripada kami punya pelajar tu adalah DJ di RTB. Jadi macam daripada experience dia tu, dia berkongsi dengan kami dan dia membuat kajian tentang tu. Jadi satu pameran untuk dia khas untuk radio campus, dan satu lagi adalah MC workshop ni. Jadi di sini diberi peluang kepada orang awam supaya diorang berlatih untuk menjadi MC. So dan juga kalau ada peluang pekerjaan untuk menjadi DJ di mana-mana, dan di sinilah bermulanya itulah insya-Allah. Jadi begitu menyeluruh sekali ya di Maharajan Haflut Taharruj yang dikendalikan oleh Universiti Islam Sultan Syarif Ali yang memang terbuka kepada orang awam sebenarnya. Jadi siapa-siapa sahaja yang ingin mencuba dan juga melihat apa sahaja pameran-pameran dan juga seminar-seminar aktiviti yang dijalankan sepanjang Maharajan Haflut Taharruj tersebut, jadi bolehlah berkunjung ke sana. Mungkin boleh diketahui juga ni dari mana orang awam boleh mengetahui informasi mengenai dengan acara tersebut. Okey, informasi biasanya akan diupload di dalam website rasmi UNISA. Selain daripada itu boleh juga di dalam media sosial yang disebarkanlah daripada UNISA punya official IG dan banyak lagi insya-Allah. Sepanjang 3 hari. 3 hari diadakan dan memang padat dengan segala seminar dan juga aktiviti yang berguna kepada Ketani untuk sesiapa sahaja yang berminat. Dan Ketani ingin mengetahui juga mengenai dengan blood donation. Blood donation tersebut. Okey, blood donation ni dialu-alukanlah juga siapa yang ingin menderma darah. Di samping itu juga di sini beramallah orang kata. Jadi this is a very good thing lah juga, sebab mungkin kita ni dah tahulah supply darah-darah tu mencukupi ke tidak. Jadi maka di sinilah platform lah untuk siapa-siapa jua yang datang berkunjung dan sudi menderma darah. So kami alu-alukan. Jadi boleh berkunjung sambil beramal dan menyumbangkan darah bagi blood donation drive tersebut di Maharajan Haflut Taharruj ke-12 nanti. Sesungguhnya satu pain darah boleh menyelamatkan 3 nyawa ni Dr. Hajah. InsyaAllah. Jadi bayangkan setiap kali Tani menderma, Tani juga bukan hanya baik untuk kesihatan tetapi juga Tani melakukan amal jariah kita ni untuk membantu orang lain yang memerlukan bantuan sebenarnya. Seterusnya mungkin boleh dikongsikan harapan bagi pihak Universiti Islam Sultan Syarif Ali dalam menjalani dan juga berlangsungnya Maharajan Haflut Taharruj yang ke-12 ini. Okey, harapan UNISA ialah ini supaya masyarakat dapat orang kata datanglah berkunjunglah. Kami mengalu-alukan ketibaan bis kita semua untuk meraihkanlah jua graduat Ketani untuk Haflut Taharruj nantilah. Jadi pesta ini khas untuk masyarakat di luar sanalah, dan juga siapa-siapa jua yang ingin berkunjung insya-Allah. Harapan kami memang sangat tinggilah untuk berkongsi bersama dengan masyarakat di luar. Seterusnya mungkin juga saranan bagi pengunjung-pengunjung yang berminat untuk sama-sama beramai-ramai ke Maharajan Haflut Taharruj ke-12. Okey. Saranan kami satu je lah, SOP jaga, jangan lupa kita jaga kita, dan pastikan bahawa Tani sihat dan baru Tani ke sanalah. Dan jangan lupa ART sentiasa dibuat dan ikut arahan SOP. InsyaAllah Tani akan selamat semua. Baik, itu dia perkongsian mengenai dengan Maharajan Haflut Taharruj ke-12 Universiti Islam Sultan Syarif Ali yang akan berlangsung di Pusat Persidangan ICC Berakas. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Dayang Hajah Tiawa binti Awang Haji Hamid, penolong kanan Profesor UNISA, kerana sudi hadir ke Rampai Pagi bagi mengongsikan mengenai acara tersebut. Terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Rampai Pagi. Jumpa lagi. Waalaikumsalam.